A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back sekali lagi di Galeri Kasyaf Channel. Okay, apa khabar semua? Korang boleh panggil aku dengan gelaran GK, storyteller yang akan menghiburkan korang dengan kisah-kisah seram, mistik dan juga apa-apa yang berkaitan dengan alam gaib. Pertama sekali, aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton di Galeri Kasyaf. Di Galeri Kasyaf ni, semoga diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okey, macam biasa, sebelum aku nak mulakan cerita, jangan lupa untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ni sebagai tanda sokongan daripada korang lah. Dan pada sesiapa juga yang berminat nak share kisah-kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp, Telegram ataupun email pada ruangan description yang aku dah letak dekat bawah video ni. Alright? Okey, jangan buang masa lagi, aku tak nak bebel panjang. Jom kita dengarkan kisah untuk video kali ini, iaitu Penanggal dari Tanah Seberang. Tapi sebelum tu, kita mulakan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jom kita dengarkan. Okay guys, sebelum aku nak masuk pada cerita, sebelum tu aku nak terangkan sedikit info pasal penanggal ni. Okey, hantu penanggalan ataupun lebih mudah kita panggil sebagai penanggal, juga dikenali sebagai hantu tenggolong. Kat Kedah panggil macam tu lah, ataupun balan-balan. Kebiasaannya disebut di Sabah. Biasanya benda ni merujuk kepada seseorang, biasanya wanita, yang dikatakan menuntut ilmu hitam bagi sesuatu kepentingan dan dikatakan mampu menceraikan kepala dengan badan mereka sendiri. Manakala kepala mereka akan terbang mencari-cari mangsanya dengan tali perut dia yang terurai-urai. Darah yang menitik dari tali perut mereka ni dipercayai sangat-sangat berbisa guys, dan akan menyebabkan kudis kepada sesiapa saja yang terkena. Untuk pengetahuan korang jugalah, di Galeri Kasyaf Channel ni, mereka yang menuntut ilmu penanggalan ni biasanya akan menyimpan setempayan cuka tau, bagi memeram urat perut mereka sendiri, supaya benda tu akan jadi kecut sebelum bercantum masuk kembali ke dalam badan asal mereka. Dipercayai juga sekiranya tubuh mereka dijumpai ataupun diterbalikkan, kepala mereka pun akan bercantum secara terbalik. Maksudnya, kepala dia akan salah masuk ke tempat yang sepatutnya lah. Contohnya, kalau salah masuk, badan kat depan, kepala kat belakang. Macam tu lah kalau diterbalikkan. Dan dia ni ibarat macam sebenarnya dah diprogramkan tau. Kat mana kepala tu tercabut, dekat situlah dia akan tercantum kembali. Penanggalan ni ataupun penanggal ni dipercayai tersangat-sangat suka darah perempuan yang bersalin. Dan sekiranya mereka menghisap darah tu, wanita bersalin tu akan mati akibat tumpah darah ataupun kehilangan darah yang sangat banyak. Oleh itu, biasanya sekeliling rumah wanita bersalin, utamanya lah ketika zaman-zaman dulu, macam rumah yang dibina bertiang dulu-dulu kan, biasanya akan diletakkan daun mengkuang yang berduri. Dipercayai penanggal sangat takut nak mendekati rumah tersebut kerana bimbangkan tali perutnya tersangkut kepada duri tersebut. Ketika penanggal ni terbang, ia dipercayai berupa cahaya putih yang berkilauan ataupun macam bentuk-bentuk api. Kononnya lah, dikatakan benda tu sebenarnya adalah dari urat perut mereka yang terburai tu. Di negeri Kedah, hantu penanggal pula penanggal celah mana penanggal, hantu penanggal
disebut sebagai Tenggolong oleh masyarakat setempat. Dekat Sarawak pula ada yang panggil Engkalan. Okey, terdapat juga makhluk yang memiliki ciri yang serupa dekat serata kawasan Nusantara ni, dikatakan. Macam contohnya dekat Bali, Indonesia, di mana ia dikenali sebagai leyak. Di Thailand orang panggil kerasu. Di Laos dia panggil sebagai kasu ataupun pikasu. Dan di Kemboja dikenali sebagai up ataupun app, macam itulah dia punya pronoun, aku tak tahu, tapi lebih kurang macam itulah bunyi dia. Okey, dalam kisah rakyat dari negeri Filipina pun ada. Diorang ni lebih memanggil benda tu sebagai manananggal. Dekat Malaysia kita panggil penanggal, ataupun dikenali dengan nama-nama yang berbeza mengikut negeri. Contohnya negeri Sabah yang punya bersih hantu penanggalnya tersendiri, macam yang aku sebut mula-mula tadi, iaitu balan-balan. Berbeza dengan hantu penanggal dan manananggal yang terdiri daripada wanita, namun ada yang dikatakan juga balan-balan ni sebenarnya adalah lelaki. Betul ataupun tidak, wallahualam, aku pun tak tahu. Kalau korang tahu, boleh tekan di bahagian komen, kita bincang. Alright. Okay, so itu dia serba sedikit yang boleh aku ceritakan lah tentang info sebagai penanggal, tentang hantu penanggal ataupun balan-balan ni. Okay, so kita sekarang masuk pada cerita pula. Okay, cerita kali ni mengisahkan pengalaman dari seorang wanita di zaman kecilnya semasa dia menetap di Sarawak. Yap, Sarawak, bumi kenyalang. Bumi yang penuh menyimpan pelbagai 1000 hal-hal yang misteri yang masih belum dirungkai pun ada lagi. Hal-hal mistik sememangnya tak pernah lekang dari kehidupan seharian, iaitu Ellie dan keluarganya. Watak ni aku namakan sebagai Ellie. Ellie ni dilahirkan di dalam keluarga yang cukup sederhana, dan kebanyakan memori zaman kanak-kanak Ellie ni dipenuhi dengan pengalaman dia bersama arwah neneknya yang merupakan bidan kampung. Dan arwah nenek dia ni dikenali sebagai Nek Sah ataupun Nenek Sah. Ketika itu, pada tahun 1994, Ellie kata waktu tu dia masih dalam lingkungan umur 10 ataupun 11 tahun macam tu. Arwah nenek Ellie ni selalu sangat menggesa ibu dia agar menghantar Ellie ni balik ke kampung untuk menemani neneknya tu. Kata nenek, dia sunyi duduk dekat rumah seorang-seorang. Biasalah, orang tua kan. Kadang-kadang cucu-cucu lah yang menjadi pengubat rindu ataupun teman nak bergurau senda. Menurut Ellie, nenek dia ni macam aku cakap tadi merupakan bidang kampung yang sangat-sangat dihormati. Tugas hariannya sebagai bidang kampung antaranya lah adalah mengurut sengkak, bertangas wanita yang lepas bersalin, dan termasuk juga mencuci uri wanita yang lepas bersalin. Dan itu adalah merupakan tugas utamanya di kampung. Selain daripada itu, di dalam bakul yang nenek Ellie ni selalu kendung hari-hari, tersimpan segala jenis minyak tau. Antaranya minyak meroyan, minyak urat dan yang lain-lain lagi. Di sanggur nenek dia pula akan tersemat satu paku 6 inci panjang yang akan sentiasa tersemat ataupun akan sentiasa dia letak ataupun untuk backup lah jika ada kelahiran mana-mana bayi di kampung. Tugas nenek dia ni pasti bila ada kelahiran ke apa-apa kan, dia akan membeli belanga tanah liat, biasanya untuk buat menanam uri, serta mencari duri mengkuang untuk diletakkan di bawah rumah. Ni kalau ada orang yang nak bersalin lah. Duri mengkuang tu dikatakan oleh nenek dia tu, atasnya tu akan menjadi lantai bagi tempat perbaringan si ibu dan juga bayi yang baru dilahirkan. Selain dari itu juga, duri mengkuang ni nenek Ellie akan semat di atas kepala tempat perbaringan si ibu. Surah Yasin kecil dan juga kacik pinang nenek akan letak di bawah bantal si kecil yang baru dilahirkan ni. Nak dijadikan cerita, pada waktu itu kampung Ellie ni gempar dan kecoh mengenai terdapatnya gangguan dari makhluk yang tak diundang, iaitu
balan-balan ataupun penanggal. Menurut orang-orang kampung, si pemuja ilmu penanggal ni merupakan pengamal ilmu yang salah, yang dikatakan dari tanah Kalimantan, Indonesia, yang orang kata jugalah datang untuk mencari darah segar dari setiap ibu-ibu yang baru sahaja lepas bersalin. Ellie cerita ketika itu, tak kala waktu maghrib menjelang je, pasti pintu dan jendela akan tertutup rapat. Macam-macam cerita yang Ellie ni dengar mengenai penanggal. Utamanya cerita dari nenek dia lah. Tak kurang juga, nenek kadang-kala akan memberikan beberapa petua dan doa sekiranya terjumpa dengan makhluk penanggal ni. Nenek sememangnya mempunyai ilmu yang tinggi dan kata ilmu penuh di dada. Dikatakan juga nenek Ellie ni pernah menuntut di tanah seberang, sempadan Kalimantan di Kota Pontianak. Jadi sudah pastinya nenek dia ni tahu apa kelemahan sang balan-balan ataupun pengamal ilmu penanggal ni. Jadi untuk persiapan duri mengkuang, nenek akan siap-siap letak di setiap rumah ibu-ibu yang akan melahirkan anak. Uri-uri pula nenek dia akan tanam dengan paku dan jarum. Kemudian dia akan ditimpakan pula dengan batu di atasnya berserta dengan duri mengkuang. Duri mengkuang ni tak boleh lari, mesti ada. Nak dijadikan satu cerita, pada satu petang, salah seorang dari orang kampung, iaitu isteri kepada Abang Juki, bakal melahirkan anak tidak lama lagi. Dikatakan waktu tu kaki orang rumahnya tu sudah mulai bengkak, yang mana menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan anak dalam masa terdekat. Ketika itu, jurawat desa dan nenek akan dimaklumkan terlebih dahulu mengenai siapa-siapa yang bakal melahirkan anak dalam waktu terdekat, kerana mereka ni adalah antara orang yang terpenting semasa proses kelahiran ni akan terjadi. Menurut nenek, ada beberapa perkara yang perlu kita tahu mengenai penanggal ni. Katanya, jika kita bercerita mengenainya, boleh jadi dia akan muncul serta-merta di depan kita. Dikatakan juga, pendengaran penanggal ni cukup tajam. Oleh itu pantang bagi sesiapa yang bercerita mengenai perihal penanggal ni. Mungkin juga ketika korang sedang mendengar kisah dalam video ni, ada dia di balik tingkap korang sekarang, memerhati dari jauh. Aku yang seram. Tingkap aku kat sebelah je ni. Oi, gila kau meh. Okey, berbalik pada cerita orang rumah Abang Juki ni yang nak bersalin ni. Malam tu, telefon rumah nenek ni berdering kuat. Telefon lama warna hijau jenis yang diputar-putar tu, angka digit tu, serta-merta diangkat oleh nenek. Hello, Nek Sah. Ni, Ainun dah nak bersalin dah ni. Sekarang ada kat rumah sekarang. Ada Kak Ruby, ada Kak Oha, dah tunggu dari tadi. Okey, untuk pengetahuan korang, Kak Ruby ni dan Kak Oha ni merupakan jururawat desa bagi kampung Ellie lah ketika tu. Jadi, bila nenek dengar panggilan daripada Abang Juki tu, terus nenek ni jawab, okey, baik, tak apa. Kamu semua bawa bertenang. Jangan bagi Ainun tertekan, okey? Pastikan ada orang sentiasa bersama dia. Kejap lagi, insya-Allah, nenek akan sampai. Jadi, nenek pun kelang kabut menyuruh Ellie bangun dari mejanya. Kerja-kerja sekolah yang masih belum selesai terpaksa Ellie tinggalkan macam tu je. Ketika tu, sayup-sayup kedengaran azan maghrib berkumandang. Menurut Ellie, rumah penduduk kampung kebanyakannya semua rapat-rapat waktu tu. Dulu kawasan jalan ada yang dah bertar dan ada juga yang jalan masih tanah merah. Cuma katanya setengah jalan je yang ada lampu neon kuning, di mana selang 20 meter jarak antara lampu neon ke lampu neon yang lain. Jadi Ellie dan nenek pun dah bersiap-siap untuk ke rumah Abang Juki. Sebelum keluar, nenek awal-awal lagi sudah selitkan paku serta duri mengkuang untuk dibawa ke sana. Dan waktu tu, benda tu digantung di leher Ellie. Pisau lipat kecil berukiran jagung disematkan juga, yang dikatakan ada safety pin tu diletak di baju Ellie. Maksudnya Ellie ni kira macam pembantu lah
Apa-apa nenek dia akan letak kat Ellie untuk tolong pegangkan. Dan sebelum mereka berdua ni melangkah keluar, mulut nenek ni terkumat-kamit membaca sesuatu. Nenek ketika tu nampak macam sedikit gelisah tau, dengan keadaan Kak Ainun dia nak melahirkan anak sebentar ni lagi. Yalah, masa nak on the way ni, perjalanan dia lebih kurang 10 ke 15 minit. Jadi nenek risau kalau tak sempat ke, ataupun ada apa-apa yang tak elok berlaku. Sebab itulah nenek dia nampak macam sedikit gelisah pada waktu tu. Nenek berkata pada Ellie, "Nenek harap air selusuh yang nenek selalu bagi pada Kak Ainun kau sebelum ni, harap dapatlah membantu memudahkan dia nak melahirkan anak kejap lagi." Ellie bila dengar tu dia cuma mengangguk je. Entah kenapa Ellie perasan tingkah laku nenek dia ni agak lain dan berbeza sikit dengan hari-hari lain masa nak menyambut bayi tau. Biasanya nenek tak macam ni. Mungkin disebabkan dah kecoh tentang gangguan penanggal di kampung, membuatkan nenek nampak sedikit gelisah pada waktu tu. Jadi mereka berdua cepat-cepat melangkah dengan harapan dapat cepat sampai ke rumah Abang Juki. Tiba-tiba geng, dari kejauhan Ellie ternampak seperti ada kelibat macam berbola api terapung-rapung di udara. Warnanya pekat, tak ubah seperti api yang marak menyala. Jadi belum sempat Ellie nak menjerit akibat ketakutan, dengan pantas nenek terus menyuruh Ellie berlindung berdiri di belakangnya. Jadi nenek waktu tu terus membaca sesuatu sambil tangan dia menggenggam debu arang bercampur garang kasar yang dia dah siap-siap bawa. Kemudian nenek dia bersuara, "Aku tahu kelemahanmu. Aku berpegang pada kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi Sulaiman ketua segala makhluk jin. Pergi kau sebelum debu dan miang ini meracun limpamu. Cuka yang mengecut jasad dalammu, bisa miang buluh lawannya." Itu yang dikatakan oleh nenek Ellie pada lembaga yang macam berbola api tu. Secara tiba-tiba guys, berbola api tu terus menghilang dalam kegelapan malam dan tak kelihatan lagi mengganggu Ellie dan nenek. Jadi belum sempat Ellie nak bertanya bermacam-macam persoalan yang bermain di kotak fikiran dia, nenek tergopoh-gapoh terus menarik tangan Ellie dan menyuruh dia mempercepatkan langkah untuk mereka ni sampai ke destinasi. Jadi setibanya mereka di rumah Abang Juki, nenek tak tunggu apa lagi. Dia cepat-cepat terus menyuruh Abang Juki ni menabur segala paku dan duri mengkuang di bawah tempat isterinya bakal melahirkan anak sekejap lagi. Tak cukup dengan paku dan duri mengkuang, nenek juga menyuruh Abang Juki menyimbah minyak tanah di sekeliling rumah, kerana dikatakan yang penanggal ni tak suka akan bau minyak tanah yang kuat. Abang Juki tak membantah. Dia menurut je perintah nenek sambil dibantu oleh dua orang kawannya yang ada dekat situ. Kak Ruby dan Kak Oha dah pun menunggu di dalam bilik menemani Kak Ainun. Dan kelihatan juga waktu tu Kak Ainun sudah mula nak meneran anak dia. Jadi nenek menyuruh Ellie untuk tunggu saja di luar bilik. Ellie hanya akur dengan kata-kata neneknya. Tak berani dia nak menyoal apa-apa pada neneknya dalam keadaan yang agak kelang kabut pada waktu tu. Akhirnya setelah sejam berlalu, kedengaran esak-esak tangisan bayi bergema di rumah Abang Juki. Alhamdulillah, akhirnya Kak Ainun selamat melahirkan anaknya. Menurut Ellie, jururawat kampung biasanya akan meneman sang ibu sampai ke siang jika berlaku kelahiran pada waktu malam ataupun subuh, bagi tujuan untuk memeriksa sebarang kontraduksi ataupun komplikasi selepas bersalin. Jadi nenek waktu tu tak adalah terlalu risau dengan keadaan Kak Ainun jika ada berlaku apa-apa nanti, sebab dah ada orang teman. So tak perlulah nenek nak kata terlalu fikirkan tentang Kak Ainun sebab dah ada orang teman kan.
Jadi legalah dia. Okeylah Juki, Nek Sah balik dulu ya. Dah ada si Rohan dan Ruby kat sini. Jadi Nek Sah tak adalah risau sangat. Ni, Nek Sah nak pesan ni, pastikan tutup pintu rapat-rapat. Uri ni Nek Sah bawa balik untuk dibersihkan. Esok kau datang ambil dekat rumah Nenek Sah ya, kata nenek. Juki bila dengar arahan daripada Nenek Ellie ni, Juki cuma mengangguk tanda faham. Dia pun tak berani nak cakap apa. Dia hanya mendengar je. Apa yang dikatakan oleh Nek Sah, bagi dia itulah yang terbaik. Selain dari uri, darah kain batik serta segala jenis kain untuk kegunaan bersalin, biasanya nenek akan bawa juga ke rumah dan akan dibersihkan. Sebelum semua tu akan ditanam bersama-sama uri. Lepas dia nenek kata nak balik tu, Abang Juki mula-mula macam mengangguk, ikutkan je. Tapi tiba-tiba baru dia terfikir. Jadi dia pun bersuara, tapi kan Nek Sah, dah malam ni. Bermalam je lah kat rumah saya ni. Bahaya kalau balik waktu tu macam ni. Entah apa-apa jadi yang apa-apa susah. Tidur je lah sini Nek, apa-apa esok baru balik ya. Jadi nenek dia pun jawab, tak boleh Ki, kerja sekolah si budak Ellie ni tak habis lagi. Baju sekolah dia pun Nek Sah tak siapkan lagi. Tak perlulah kau risaukan kami ni. Kau jaga je si Ainun. Ingat pesan Nek Sah tu tadi. Ni, apa yang Nek Sah pesan hari tu, lepas Ainun dah bersalin nanti, kau dah buat kan? Abang Juki bila dengar mengangguk je. Kalau macam tu tak apalah Nek Sah, saya ikutkan je. Terima kasih Nek Sah. Ya, tak apa, sama-sama. Ni aku balik dulu ya. Assalamualaikum. Jadi Abang Juki pun memberi satu bungkusan kepada Ellie. Ellie memang dah tahu isi dia. Biasanya beras sekilo, gula sekilo, ataupun ada duit pengeras. Kemudian Ellie dan nenek pun minta izin untuk balik ke rumah. Macam yang aku cakap tadi, jarak rumah nenek dengan rumah Abang Juki tak ada terlalu jauh, tak terlalu dekat. Bila berjalan, mengambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit perjalanan. Jadi, semasa dalam perjalanan pulang, Ellie perasan di dalam bakul raga nenek tersimpan uri dan melekat bau darah Kak Ainun. Yalah, baru lepas bersalin kan. Jadi dalam hati Ellie terfikir, pastinya benda-benda yang jin-jin atau makhluk-makhluk yang tak elok ni pasti akan, orang kata, datang. Utamanya akan mengundang si penanggal untuk mencari uri dan juga bau darah dari Kak Ainun ni. Jadi seram sejuk Ellie bila terfikir balik berbola api yang dinampak dengan nenek maghrib tadi. Tiba-tiba di belakang Ellie dan nenek, mereka terdengar seperti ada satu suara mendengus kencang. Subhanallah, berderak darah Ellie waktu ni. Memang betul apa yang difikirkan tadi. Rupa-rupanya memang betul-betul penanggal tu datang. Penanggal tu betul-betul berada tak jauh dari Ellie dan nenek dia. Menurut Ellie lagi, penanggal tu elok je bertenggek dekat kawasan pokok di tiang elektrik. Apa yang Ellie nampak, bentuknya hanya berkepala dan berambut panjang, seperti ada organ-organ yang hampir mencecah tanah. Sempat Ellie melihat muka dia. Ya Allah, kata Ellie, muka dia merah dipenuhi dengan darah bersama gigi taring yang tak teratur dan dalam keadaan tersenyum, geng. Senang kata, muka dia memang tersangat-sangat hodoh dan menyeramkan. Kau bayang sekali dia tersenyum sambil melihat kau tepat ke mata dia, ibarat macam kau dipukau dan fikiran kau akan hilang seketika. Macam itulah ibaratnya yang Ellie ni gambarkan masa dia nampak benda tu. Jadi, berbekalkan suluhan lampu neon kuning dekat pinggir-pinggir jalan ni,
jelas seperti benda tu inginkan sesuatu. Dan Ellie rasa pada tu macam akan terjadi satu pertarungan. Pertarungan apa? Pertarungan untuk mendapatkan apa yang ada di isi kandungan bakul nenek, iaitu Uri Ka Ainun. Nenek nampak tenang je, seolah-olah dia dah bersedia dengan kehadiran makhluk tersebut. Jadi nenek terus menggenggam debuan abu arang bercampur garam kasar dan sedikit miang buluh yang dia dah sediakan awal-awal dari rumah tadi. Terkumat kamit mulut nenek membaca beberapa ayat Al-Quran. Kemudian nenek melempar debuan tu dengan laungan takbir Allahu Akbar dengan kuat. Jadi waktu tu, lepas baling tu, taburan tu mengenai organ dalamannya yang bergantung berjuntayan tu. Terkena geng dekat organ-organ penanggal tu. Jadi nenek terus berkata-kata, "Kau mahukan Uri ni kan? Engkau manusia yang bersekutu dengan syaitan demi kelangsungan hidup kau, wahai penanggal yang hina. Kau ingat dengan memakan dan menghirup darah perempuan bersalin, kau boleh jadi awet muda selamanya? Tidak, tidak akan berlaku," kata nenek pada penanggal tersebut. Jadi nenek segera menantangi penanggal yang dah lemah menggelupur dekat atas jalan tar tadi. Menurut Ellie, nampak terseksa jugalah penanggal tu antara taburan abu arang dan campuran miang buluh dan garam kasar yang dibalin oleh nenek tu tadi. Ellie pula waktu tu dia cuma memerhati dari jauh sambil menangis ketakutan. Dia pun tak tahu nak buat apa waktu tu. Jadi nenek dengan pantas mencabut paku di sanggul dia dan serta-merta terus menusuk paku tu tepat mengenai jantung si penanggal tu. Dia ambil, terus dia nak cucuk. Sambil nenek dia berkata, "Pergi kau ke tempat asal kau. Dengan izin Allah, paku ni akan mencabut segala ilmu hitam kau selama ini." Waktu tu jelas Ellie ni nampak masa nenek dia cucuk je paku tu dekat jantung, penanggal tu menggelupur, menggeletar macam betul-betul kesakitan lah. Lepas tu penanggal tu terus terbang seakan-akan orang kata ke kiri ke kanan, nampak lemah lah. Dia terbang naik terkapai-kapai di udara, membelah langit malam dan lama-lama menghilang dalam sama-sama di awan di udara. Jadi keesokan harinya gempar dan kecoh, di mana ada kemengetian mengejut, iaitu seseorang yang bernama Neng Jeka dekat hujung kampung. Wanita tersebut dikatakan berasal dari tanah sepadan Kalimantan yang dah lama menduduki tanah di hujung kampung, yang pekerjaan seharian dia hanya menjual hasil tanaman di pasar. Yang meninggal tu, iaitu Neng Jeka tu, ditemui meninggal dunia dalam keadaan seperti diserang binatang buas dengan isi perutnya terburai dan jantung dia macam seolah-olah ditusuk oleh sesuatu yang tajam. Jadi mendengar perkabaran duka tu, Ellie dah tahu. Dan benda tu memang daripada apa yang Ellie nampak di antara nenek dengan penanggal tu. Jadi sebenarnya Neng Jeka itulah sebenarnya adalah makhluk yang mengamalkan ilmu penanggal. Pada waktu tu nenek cuma berkata dengan nada yang agak sedikit kesal, "Maafkan aku Jekar kerana sudah memisahkan jasadmu dengan pendampingmu. Semoga engkau dirahmati dan kau mendapat ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Menurut nenek, Neng Jeka tu memang nenek pun dah lama tahu dia mempunyai ilmu penanggal, dan nenek sendiri pun pernah beberapa kali berpesan pada Neng Jeka ni agar kembali pada Allah dan bertaubat. Namun Neng Jeka ni tetap dengan pendirian dia. Dek kerana terlalu mahu mengejar ilmu yang konon-kononnya sakti, nak awet muda
dan akhirnya ilmu tu memakan diri dia sendiri. Jadi itulah dia serba sedikit kisah dari Eli, di mana dia menceritakan pengalaman beliau bersama arwah nenek dia bertarung dengan penanggal ataupun balan-balan yang cukup terkenal di Sabah dan Sarawak. Menurut arwah nenek Eli, dipercayai si pengamal ilmu hitam ni mampu menjadi seorang yang awet muda dan laris jualan dalam berniaga. Tetapi awas, kata nenek dia, nak mengikut pantang larang dia bukan calang-calang, kerana mereka memerlukan hirupan segar uri wanita bersalin dan juga darah wanita bersalin. Kejadian pada tahun lewat 1990-an. Pada waktu tu cukup memberikan kesan dan pengalaman berharga yang takkan Eli lupakan sampai bila-bila, apabila dia menyaksikan sendiri makhluk penanggal tu mati dek pertarungan dengan nenek dia, iaitu penanggal dari tanah seberang. Okey geng, jadi sampai sini je lah kisah video aku untuk kali ni. Aku harap korang terhibur, happy dan moga-moga korang dapatlah sesuatu input untuk video yang aku ceritakan melalui kisah penanggal ni. Dan diharap juga semoga penyampaian aku ni boleh dijadikan sebagai ilmu pengetahuan dan juga pedoman untuk kita semua. Alright? Tapi sebelum aku nak tamatkan video ni, aku nak ucapkan pada semua penonton di Galeri Kashaf Channel, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hati-hati di jalan raya. Semoga korang semua berbahagia di samping yang tersayang. Alright. So aku minta maaf sangat-sangat jika ada kekurangan dari aku sendiri. Sesungguhnya yang baik itu hanyalah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berbelit-belit aku cakap ni Okay, kita jumpa di next video. Lepas ni korang nak kisah apa pula, boleh tulis di ruangan komen atau email je pada aku. So, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.